idea kandungan program yang lebih interaktif, segar, bervariasi, serta mampu mencetuskan inspirasi kepada penonton. Perisian program berbentuk intelektual, didik hibur, santai serta menghibur. Kandungan maklumat yang tepat dan relevan. PNM TV Channel. Inspirasi, Informatif, relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, bersua kita semula pada petang yang indah ini dalam menjayakan program diskusi digital at PNM 2022 yang bersiaran secara langsung daripada Perpustakaan Negara Malaysia menerusi saluran YouTube PNM TV Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Saya Rabiah Muhammad Ali, pengacara anda pada petang ini. Dengan bertemakan pembelajaran secara maya, cabaran dan masa depan, Perpustakaan Negara Malaysia ingin memberi pendedahan dan kesedaran kepada orang ramai berkaitan teknologi pembelajaran secara maya serta cabaran dan masa depan trend pembelajaran moden ini.
Bermula pandemik COVID-19 pada tahun 2020, kita khususnya para pendidik dan pelajar umpama dikejutkan dari lena dan mula mengadaptasi norma baharu sesi pengajaran dan pemudahcaraan PDPC mahupun pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. Inilah cabaran kita termasuk pihak kementerian dan pihak ibu bapa sendiri. Hendak atau tidak, kita tidak dapat lari daripada mengaplikasikan platform e-pembelajaran dan alternatif digital sebagai kaedah pembelajaran masa kini. Banyak yang perlu diteliti dan ini termasuklah kemampuan ibu bapa dalam menyediakan peranti yang bersesuaian, memastikan kelajuan akses internet untuk kegunaan pembelajaran anak, kesediaan dan kepakaran guru dalam melaksanakan PDP secara dalam talian, bahan pengajaran yang mencukupi dan bersesuaian, sistem penjadualan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita dapat lihat usaha proaktif KPM dengan menerbitkan video-video pengajaran untuk TV Pendidikan dan EduWeb TV, pelantar pembelajaran digital Delima, Digital Educational Learning Initiative Malaysia dan lain-lain. Pembelajaran secara maya dijangka akan memberi impak ke arah masyarakat digital yang lebih inklusif di Malaysia. Dan inilah yang antara akan kita kupaskan menerusi program diskusi digital AdPenM 2022. Sebelum kita meneruskan sesi petang ini, pihak urus setia ingin mengingatkan supaya sidang hadirin untuk mengisi borang pendaftaran dan borang penilaian program dengan menekan pautan yang telah diberikan di ruangan sembang. Sidang hadirin yang dimuliakan, manis senyuman anak Pak Abu, parasnya cantik bulan purnama. Teknologi ICT amatlah maju, sangat bermanfaat buat semua. Dalam mengendalikan permasalahan dalam kehidupan, kesedaran dan celik akal dalam membuat penilaian, mengenal pasti situasi serta membuat pemilihan yang tepat merupakan antara elemen penting yang perlu kita fikirkan. Justeru, pada petang ini, marilah kita bersama-sama mengikuti pengisian program pada petang ini iaitu Celik Maklumat, Literasi Media dan Maklumat. Untuk makluman sidang hadirin, program ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai teknik dan kemahiran mengenal pasti maklumat dan sumber rujukan. Selain itu, para peserta juga akan didedahkan dengan kaedah untuk mencari, menilai, mengurus, menyebar dan menggunakan maklumat dengan beretika dalam menjalankan kerja-kerja harian. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan penceramah pada petang ini, Encik Muhammad Faris bin Muhammad Asyari daripada Bahagian Gerakan Literasi Maklumat untuk memulakan sesi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya Muhammad Faris bin Muhammad Syari daripada Bahagian Gerakan Literasi Maklumat. Perpustakaan Negara Malaysia akan menyampaikan satu taklimat literasi media dan maklumat pada hari ini. Jadi, apakah itu sebenarnya literasi media dan maklumat? Mari sama-sama kita belajar. Okey. Maklumat, mengenal pasti keperluan maklumat. Maklumat ialah penerangan yang diperolehi dari pelbagai sumber dan format sama ada dalam bentuk data, pengetahuan ataupun kebijaksanaan. Sebagai contoh, sumber dari sijil lahir, kad pengenalan, rekod peribadi, manusia sama ada keluarga, jiran, kawan-kawan kita semua. Okay. Apakah itu hierarki maklumat? Hierarki maklumat ialah bermula daripada data, seterusnya maklumat, pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Dan apa itu literasi maklumat? Literasi maklumat ialah suatu kemahiran atau keupayaan untuk mencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumi kebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa jua format serta menggunakan maklumat tersebut secara aktif. Individu celik maklumat. Secara umumnya,
seseorang itu dikatakan celik maklumat apabila mereka boleh melakukan perkara-perkara berikut sehinggalah di akhirnya berkebolehan untuk menggunakan maklumat bagi mewujudkan ilmu pengetahuan yang baru seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti keperluan maklumat. Yang kedua, dapat mengenal pasti dan menentukan keperluan maklumat. Yang ketiga, mencari maklumat yang diperlukan dengan cekap. Yang keempat, boleh mengorganisasikan, menganalisis, menterjemah dan menilai maklumat. Dan yang kelima, menggunakan maklumat dengan betul berdasarkan tujuan tertentu. Literasi maklumat. ALA American Library Association diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh American Library Association ataupun ALA. ALA membentuk forum kebangsaan mengenai literasi maklumat ataupun National Forum on Information Literacy. Dianggotai oleh 65 organisasi bagi mengembangkan konsep literasi maklumat atau celik maklumat. Pada tahun 1989, ALA mengeluarkan definisi literasi maklumat yang diterima dan diguna pakai oleh umum sehingga kini. Seterusnya kita berpindah kepada sumber maklumat. Apakah itu sumber maklumat? Sumber maklumat terbahagi kepada sumber maklumat bercetak dan juga sumber maklumat bukan bercetak. Pencarian maklumat melalui sumber bercetak contohnya seperti buku, atlas dan juga sebagainya, dan juga pencarian maklumat melalui internet yang sebagaimana yang telah kita gunakan pada hari ini melalui telefon pintar ataupun daripada komputer kita sendiri. Pencarian maklumat melalui sumber bercetak sebagai contoh adalah seperti kamus, kamus umum, thesaurus dan sebagainya. Manakala seperti ensiklopedia umum, ensiklopedia khusus juga dikatakan atau dikategorikan sebagai sumber bahan bercetak. Seterusnya adalah biografi. Biografi biasanya adalah merujuk kepada sejarah tentang sesuatu ataupun seseorang tokoh di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja. Seterusnya adalah directory halal ataupun directory museum. Ini adalah salah satu contoh bahan bercetak. Kalau kita ingin mencari bahan-bahan tersebut, kita boleh dapatkan di perpustakaan ataupun di arsip negara. Sebagai contoh. Seterusnya adalah atlas. Atlas adalah lebih kepada peta-peta ataupun melibatkan geografi di sesuatu tempat ataupun di dalam dunia kita sendiri. Pencarian maklumat melalui sumber bercetak. Salah satunya adalah seperti bibliografi. Bibliografi adalah senarai sumber rujukan tentang sesuatu subjek, yang mana ia adalah pemakajan data yang memudahkan para pengkaji ataupun pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa untuk membuat suatu kajian tentang sesuatu subjek. Abstrak. Abstrak pula adalah satu ringkasan yang digunakan untuk memudahkan para pengkaji tentang suatu kertas kajian, mencari kajian dengan lebih mudah dan cepat. Pencarian melalui internet. Pencarian melalui internet terbahagi kepada dua, iaitu melalui enjin carian ataupun search engine dan juga melalui sistem katalog dalam talian ataupun OPAC, Online Public Access Cataloging. Kita pergi kepada enjin carian. Enjin carian yang digunakan pakai pada hari ini yang terkenal adalah seperti Google Chrome. Google Chrome sangat memudahkan penggunaan kita untuk mencari maklumat. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana tidak semua data di Google Chrome boleh digunakan sebagai maklumat sebagai maklumat untuk kita gunakan di dalam mana-mana kertas kajian ataupun penulisan kita pada hari ini. Ia perlu ditapis dan dinilai sebelum boleh digunakan dan juga dibuat penulisan. Sistem katalog dalam talian OPAC ini digunakan di kebanyakan perpustakaan akademik maupun swasta. Sistem ini memudahkan pencarian bahan bacaan, buku dan juga atlas ataupun peta-peta. Ia terdapat di kebanyakan perpustakaan, digunakan oleh semua pengguna termasuk kaki tangan perpustakaan sendiri. Selanjutnya kita berpindah kepada penilaian maklumat. Yang pertama adalah fakta dan pendapat. Kita perlu tahu membezakan sama ada fakta ataupun pendapat boleh digunakan sebagai maklumat yang sahih untuk kita gunakan di dalam penulisan ataupun sebagai kita punya hujah. Okey. Seterusnya adalah tarikh penerbitan.
Tarikh penerbitan itu penting kerana ia menunjukkan suatu data itu terkini ataupun tidak. Yang ketiga adalah kewibawaan ataupun autoriti. Kewibawaan atau autoriti ini merujuk kepada penulis itu sendiri, sama ada kita boleh mempercayai seorang penulis itu di atas dasar kewibawaannya ataupun tidak. Seterusnya adalah kumpulan sasar. Kumpulan sasar adalah salah satu penilaian maklumat yang kita perlu ambil kira kerana kita perlu memilih sama ada ia di peringkat tahap asas, pertengahan ataupun lanjutan, seperti pelajar sekolah dan universiti. Satu jurang umur yang berbeza. Jadi kita perlu lebih menetapkan sasaran kita untuk kita mencapai sasaran penyampaian maklumat kita dengan berkesan. Seterusnya adalah penerbit dan juga populariti dan akademik. Panduan mengenal pasti dan menilai maklumat. Kita boleh menggunakan konsep 5W dan 1H, iaitu what, who, when, why, where dan how. Okay, macam mana kita nak menggunakannya? Kita perlu menggunakannya sebagai salah satu contoh adalah kita menggunakan what ataupun apa. Topik perjanjian perkongsian Trans-Pasifik. Subtopiknya adalah apakah TPPA, kesan-kesan TPPA, bagaimana TPPA menambah baik tadbir urus Malaysia ataupun potensi kesan makroekonomi oleh TPPA. Sumber apakah yang kita boleh dapatkan untuk mencari topik perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ini? Sama ada kita mengambil melalui tesis, jurnal, laporan ekonomi, tokoh ataupun rekod. Sumber sekunder pula melalui buku, majalah dan surat khabar. Dalam istilah lain, untuk kita mencari topik ini, kita boleh menggunakan istilah perjanjian perkongsian Trans-Pasifik ataupun Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA. Seterusnya, where, di mana? Di mana kita boleh mendapatkan sumber ini? Sama ada di perpustakaan negara, perpustakaan parlimen, perpustakaan MITI atau sebagainya. Sama ada di organisasi, sama ada di MITI sebagai contoh, Kementerian Keuangan, universiti, fakulti ekonomi atau sebagainya. Ataupun kita boleh dapatkan daripada tokoh ekonomi ataupun pensyarah. Selain itu, kita boleh juga dapatkan maklumat di internet ataupun pengkalan data. Who ataupun siapa. Daripada siapakah kita boleh dapatkan suatu maklumat itu? Kita boleh dapatkan maklumat daripada pustakawan, guru, pensyarah, ibu bapa, rakan, polis atau pegawai AADK. Ini adalah sebagai contoh. When, bila kita boleh dapatkan maklumat itu? Sama ada di hujung minggu, di waktu rehat, selepas kerja atau bila-bila masa. Bagaimana kita mendapatkan maklumat? Melalui pembacaan ataupun kajian, temu bual, interview ataupun pemerhatian. Kaedah pengurusan maklumat. Kaedah pengurusan maklumat sangat penting bagi kita untuk kita menggunakan maklumat dan mengurus maklumat secara lebih sistematik. Pempakejan maklumat salah satu teknik yang boleh digunakan untuk memudahkan kita mencapai dan mendapatkan maklumat yang telah kita dapatkan. Ini adalah contoh ledakan maklumat pada tahun 2019. Terlalu banyak maklumat yang meledak di internet. Jadi bagaimanakah cara kita menguruskan maklumat? Sama ada kita menggunakan Google Drive pengkalan data, sama ada kita menggunakan Apple Service ataupun kita menggunakan thumb drive ataupun hard disk ataupun server. Jadi kita perlu memilih dengan bijak macam mana cara kita menguruskan data secara selamat dan mudah untuk kita dapatkan maklumat tersebut. Terusnya, etika penggunaan maklumat. Kerajaan telah menguatkuasakan Akta Hak Cipta 1987 untuk melindungi karya-karya penulis ataupun pencipta. Yang kedua, mengelakkan plagiat ataupun meniru karya ataupun penulisan orang lain tanpa memberi kredit. Kita perlu memberi kredit kepada penulis asal melalui petikan citation terhadap sumber yang telah kita ambil daripada penulis asal tersebut. Yang keempat, menggunakan maklumat dengan betul dan sah. Dan yang kelima, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini bermaksud adalah kita menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan tahap sasaran, kumpulan sasar kita. Sebagai contoh, murid sekolah rendah ataupun pelajar sekolah menengah berbeza dengan pelajar ataupun mahasiswa di universiti. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sistem ELMM,
Sistem ini dibangunkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Sistem ini merupakan sistem yang memudahkan pengguna untuk mengakses ataupun mengetahui informasi dengan lebih lanjut berkaitan dengan literasi media dan maklumat. Sistem ini adalah sistem pembelajaran kendiri di mana pengguna boleh mengakses dan mempelajari literasi media dan maklumat di mana-mana sahaja hanya menggunakan talian internet. Untuk pergi ke sistem ini, anda hanya perlu menaip alamat URL ini, elmm.pnm.gov.my. Di sini terdapat informasi berkaitan dengan sistem ELMM, iaitu latar belakang, objektif, senarai SME dan juga senarai program. Untuk menerokai dan mengalami sendiri sistem ini, anda hanya perlu mendaftar menggunakan email anda sendiri. Anda perlu melalui satu ujian saringan, yang mana ujian saringan ini akan menentukan tahap tuan-tuan dan puan-puan sama ada berada di tahap asas, tahap pertengahan ataupun di tahap lanjutan. Di tahap asas dan di tahap pertengahan terdapat 6 modul, manakala di tahap lanjutan terdapat 7 modul, iaitu 1 modul tambahan penciptaan pengetahuan. Untuk mengetahui pelaksanaan program PNM, anda hanya perlu klik pada senarai program di bawah ini. Nampaknya sekian sahaja perkongsian saja pada petang ini. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Demikianlah tadi selesai sesi celik maklumat literasi media dan maklumat. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Faris di atas sesi ceramah yang cukup hebat dan bermanfaat sebentar tadi. Semoga ianya dapat memberi faedah dan manfaat kepada semua peserta yang mengikuti program ini dan dapat diaplikasikan dalam kerja-kerja seharian. Seterusnya, program kita akan diteruskan lagi dengan segmen Informasi Digital at U-Pustaka. Segmen ini akan membicarakan secara santai berkaitan bahan-bahan bacaan digital yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia melalui Perkhidmatan Perpustakaan Digital PNM U-Pustaka seperti e-surat khabar, e-buku dan e-pembelajaran. Untuk segmen ini, PNM membawakan anda 3 pembicara istimewa yang akan berkongsi dengan anda apa kandungan bermanfaat dan menarik yang disediakan melalui 3 pangkalan data berbeza iaitu Island Ace, Tutor Infinity dan J-Gate. Segmen ini akan dimulakan dengan pangkalan data Island Ace. Ia merupakan sebuah platform e-pembelajaran abad ke-21 di mana ia telah dibangunkan secara eksklusif oleh Sasbadi Online. Antara ciri-ciri unik Island Ace ialah adanya fungsi nota di mana ia mengandungi lebih daripada 200,000 helaian nota. Island Ace juga menyediakan lebih kurang 300,000 set-set soalan terkumpul di dalam bank soalannya. Para pelajar mudah untuk menjawab soalan-soalan latihan dan mengakses nota-nota pembelajaran secara atas salian atau offline. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan pembicara jemputan kita pada hari ini. Beliau merupakan graduan UiTM Jangka Pahang dan telah bersama atau melibatkan diri dalam bidang pendidikan digital bermula pada tahun 2022 sehingga kini. Kini, beliau aktif dalam meningkatkan kesedaran peri pentingnya untuk anak-anak masa kini menerusi sokongan ibu bapa dan pemegang taruh serta pelbagai agensi tidak lain dan tidak bukan dengan matlamat untuk meningkatkan kehebatan akademik anak-anak menerusi platform terkini sejajar untuk menjadikan pendidikan sebagai satu pintu untuk memperkasakan masa depan atau taraf hidup ekonomi sesebuah keluarga. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Fuad bin Muhammad Johari untuk memberikan taklimat mengenai pangkalan data Island Ace. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala
kerana hari ini kita dapat melangsungkan satu program diskusi digital at PNM 2022 bagi kita membincangkan tentang satu topik yang dikira begitu penting dalam keadaan sekarang, iaitu berkenaan tentang pendidikan digital dalam kalangan anak-anak yang bersekolah daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Jadi sebelum itu saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Fuad bin Muhammad Johari, biasa dikenali sebagai Fuad Johari sahaja, dan hari ini berkecimpung dalam pendidikan digital ataupun industri pendidikan digital sudah pun mencecah tahun yang ke-10. Dan alhamdulillah sepanjang 10 tahun kami bersama dalam industri ini, ramai anak-anak pelajar yang mampu kita bantu, sama ada anak-anak yang berada di dalam kawasan bandar ataupun luar bandar, supaya kita nak pastikan tidak ada pelajar-pelajar yang keciciran dalam pendidikan mereka. Sesuai dengan tagline kita, no one left behind in education. Bicara tentang pendidikan digital hari ini, kita lihat berapa banyak ibu bapa ataupun para pelajar ataupun guru-guru yang hari ini sebenarnya begitu besar masalah yang mereka hadapi. Contoh dalam kalangan anak-anak, bukan kerana mereka tak pandai, maafkan saya, bukan kerana mereka ni kalau kita paksa belajar dan tidak ada kebaikan ataupun prestasi yang meningkat dalam kalangan mereka yang kita boleh capai. Sebenarnya mungkin yang satu benda yang kita boleh lihat adalah berkenaan tentang apakah kaedah pelajaran, kaedah mereka untuk mereka belajar supaya hujungnya nanti mereka boleh capai keputusan yang cemerlang seperti mana para pelajar yang lain. Suka saya nak kongsikan 3 perkara ataupun 3 cabang masalah yang biasa hari ini kita sedang hadapi. Antaranya masalah dalam kalangan anak-anak, yang mana anak-anak hari ini begitu besar ujiannya, yang mungkin hari ini sebahagian besar daripada mereka cenderung dengan gadget. Sama juga macam ibu bapa, yang mana hari ini, maafkan saya, ramai ibu bapa yang mungkin kesuntukan masa untuk pantau pendidikan anak-anak. Dalam masa yang sama juga, pihak guru-guru juga tak kurang tugasan mereka yang semakin bertambah hari ini, hari ke hari, masa ke masa, dan menyebabkan mereka agak keterbatasan masa untuk mempertingkatkan kaedah belajar yang lebih baik kepada para pelajar. Jadi dengan itu, hanya dengan penggunaan portal pendidikan digital Island Ace yang kami ingin dedahkan kepada anda hari ini, insya-Allah ketiga-tiga masalah yang saya sebutkan tadi kita boleh atasi bersama-sama hanya dengan penggunaan pendidikan digital Island Ace. Jadi untuk apa yang bakal dikongsikan pada hari ini adalah tentang cara guna pakai platform pendidikan digital Island Ace yang telah pun disediakan oleh pihak PNM ataupun Perpustakaan Negara Malaysia, yang mana kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PNM kerana telah pun menyediakan lebih kurang 102 akaun pelajar, yang mana pada pelajar yang hadir ke PNM boleh guna pakai dan terus akses akaun tersebut yang telah pun disediakan secara percuma. Untuk makluman adik-adik semua, akaun ini telah disediakan oleh pihak PNM yang kita semua boleh pakai dalam tempoh masa selama 1 tahun, iaitu 365 hari. Jadi hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana adik-adik semua boleh mengguna pakai platform ini, sekaligus boleh membantu adik-adik untuk mengupdate cara belajar adik-adik masing-masing ke peringkat yang lebih baik. Jadi pertama sekali adik-adik semua boleh terus login kepada u-pustaka.gov.my. Maka pada paparan komputer adik-adik semua akan keluarlah paparan seperti mana yang kita lihat sekarang di belakang. Okey, dan kita lihat di sini ada banner yang bergerak-gerak dan kita cuma perlu cari banner tentang Island Ace. Okey, di sini kita boleh pilih button untuk mencari banner tersebut. Saya tunjuk demo di sini. Okey, kita boleh cari manakah satu button yang kita perlu cari, dan di sini ada satu banner yang ditulis Island Ace Hybrid pertama di Malaysia. Okey, yang disediakan oleh PNM. Jadi adik-adik semua, apa yang kita perlu buat, adik cuma perlu klik sahaja pada mana-mana bahagian banner yang ada di kaca laptop ataupun komputer tersebut ataupun handphone. Okey, jadi di sini kita boleh lihat skrin akan terus mempamerkan 2 pilihan, iaitu yang pertama Island Ace Junior, ianya adalah untuk kegunaan pada pelajar tahun 1 sehinggalah tahun 3. Yang kedua kita sebutkan sebagai Island Ace yang disediakan oleh pihak PNM kepada adik-adik semua, yang turut boleh diguna pakai daripada anak-anak berumur tahun 4 sampailah ke tingkatan 5. Jadi hari ini apa yang saya nak kongsikan adalah cara untuk kita mengguna pakai platform ini supaya kita semua dapat tahu cara penggunaan yang betul,
tanpa kita miss sedikit pun fungsi-fungsi yang disediakan. Sebab sayang kalau kita tahu benda yang sepatutnya, banyak perkara-perkara yang sebenarnya boleh membantu adik-adik semua. Jadi adik-adik semua hanya klik pada bahagian log masuk, kemudian masukkan ID yang disediakan oleh PNM. Cuma hari ini saya nak tunjukkan satu contoh akaun untuk akaun pada tahap tingkatan 5. Jadi di sini kita hanya masukkan PNM SPM 100. Kalau nampak di bahagian belakang ini, masukkan saja dia punya ID dan juga seterusnya masukkan dia punya password. Password adalah 1 2 3 4 5 6. Kemudian tekan sahaja butang log masuk. Terus skrin akan menunjukkan kepada kita paparan utama portal pendidikan Island Ace, yang sebenarnya portal ini dibangunkan oleh salah satu badan pendidikan yang ternama di negara sebenarnya. Kalau kita lihat, ianya dibangunkan oleh pihak Sasbadi Holdings Berhad. Okey, dan di sini kita boleh lihat pada skrin di belakang, kita boleh nampak adik-adik ataupun anak-anak semua boleh upload gambar rajah menjadikan ini sebagai kita punya gambar profil. Namun di sini ianya adalah gambar Perpustakaan Negara Malaysia. Pertama sekali, apa yang saya nak kongsikan adalah fungsi-fungsi yang disediakan. Okey, yang disediakan di dalam portal ini ada beberapa. Ada 9 fungsi utama sebenarnya. Antaranya yang penting adalah kita boleh lihat di bahagian atas, kita ada fungsi nota. Yang kedua, kita ada fungsi peta minda. Yang ketiga, kita ada fungsi penilaian. Kita ada fungsi kemajuan yang kita boleh lihat kelemahan kita begitu terperinci. Kita ada fungsi video pengajaran dan seterusnya fungsi ganjaran yang adik-adik boleh explore di kemudian hari. Apa yang penting adalah kita boleh lihat di sini, antara aktiviti-aktiviti yang kita telah pun buat dalam program tersebut, ataupun sebenarnya seandainya akaun ini dimiliki oleh kita sendiri, selain daripada kita guna pakai di PNM, kita boleh berkawan dengan sahabat-sahabat kita, sama ada mereka dalam sekolah yang sama seperti kita ataupun di sekolah-sekolah di seluruh negara. Fungsi yang pertama yang saya nak kongsikan adalah fungsi bahagian nota. Okey, jadi klik pada bahagian nota. Klik pada bahagian nota, seterusnya tekan bahagian nota, tekan fungsi nota, dan adik-adik boleh lihat ada lebih kurang 13 mata pelajaran yang telah pun disediakan oleh pihak PNM melalui penggunaan platform pendidikan digital Island Ace. Sebagai contoh hari ini, anak tersebut berada di darjah 4. Maka adik tersebut akan boleh akses lebih kurang 4 mata pelajaran. Untuk tingkatan 3, menengah bawah, mereka boleh akses untuk lebih kurang 10 mata pelajaran. Dan untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, adik-adik boleh explore untuk subjek yang sebanyak 13 mata pelajaran. Okey, jadi satu contoh yang kita nak tunjukkan di sini, bagaimana adik-adik semua boleh menggunakan pakai fungsi nota yang disediakan. Pertama sekali, setelah kita klik pada fungsi nota, kita boleh pilih mana subjek yang kita nak pilih, yang kita nak ulang kaji ataupun yang kita nak belajar. Pertama, sebagai contoh, kita pilih subjek sains. Alright, subjek sains. Disebabkan akaun yang saya sedang tunjuk ini adalah akaun tingkatan 5, maka mata pelajaran yang adik-adik boleh lihat adalah mata pelajaran pada tingkatan 5 dan juga tingkatan 4. Seandainya akaun tersebut, akaun tingkatan 4, ianya akan disediakan untuk mata pelajaran cuma tingkatan 4 sahaja. Jadi pertama sekali, adik boleh tukar dulu dia punya bahasa. Sama ada nak ulang kaji dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dua-dua kita boleh lihat di belakang. Kita pilih bahasa Inggeris. Kemudian kita pilih mana topik yang kita nak ulang kaji. Yang adik-adik nak ulang kaji sebenarnya. Okey. Jadi setelah kita pilih mata pelajaran, kita pilih bahasa apa yang kita nak belajar. Seterusnya, kita pilih satu topik sebagai contoh kita nak lihat hari ini. Okey, kita lihat contoh, kita boleh pilih contohnya kat sini tajuk carbon compound. Okey, kita klik pada bahagian carbon compound, maka adik-adik boleh lihat pada skrin tersebut nota-nota yang telah pun disediakan kepada adik-adik semua. Bayangkan, inilah nota-nota zaman kini. Nota-nota zaman sekarang yang sebenarnya kita boleh guna pakai sebaik mungkin. Berbeza dengan zaman dahulu. Zaman saya dulu, kita pakai buku yang ada kalanya tak ada warna. Buku hitam putih contohnya kan. Buku hitam putih, ada gambar pisang sebagai contoh. Cikgu soalan tanya, apakah warna pisang tersebut? Saya jawablah putih sebab buku tu hitam putih. Okay? Jadi inilah antara benda kelebihan yang adik-adik boleh guna pakai.
yang mana nota ini silibusnya 100% mengikuti silibus daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Apa berlaku seandainya pihak Kementerian Pendidikan menukar silibus di masa yang akan datang? Adik-adik tak perlu risau. Akaun yang adik update ataupun yang adik akses melalui akaun ini yang disediakan oleh pihak PNM, ianya akan diupdate secara automatik mengikuti silibus daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, mengikuti silibus semasa. Okey, jadi setelah kita pilih topik yang mana yang kita nak ulang kaji, kita lihat di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Kita boleh perasan ada banyak fungsi-fungsi yang bagus sebenarnya yang adik-adik boleh explore. Pertama, kita ada fungsi kamus di sebelah kiri. Di bahagian atas sekali kita ada fungsi kamus bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ataupun bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Yang kedua, kita ada kamus Mandarin juga. 3 bahasa. Kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Melayu dan juga kita ada bahasa Mandarin. Adik-adik cuma perlu type sahaja dia punya perkataan yang adik tak faham, kemudian tekan saja enter, dia akan terus tunjukkan kepada adik-adik semua terjemahan yang sebenar. Okey, so itu untuk fungsi kamus. Yang seterusnya, kalau adik-adik perasan di sebelah kanan, okey, di sebelah kanan skrin tersebut, adik-adik boleh lihat ada fungsi-fungsi tambahan yang adik-adik boleh guna. Pertama, kita ada fungsi nota tambahan ataupun dalam bahasa Inggerisnya fungsi sticky note. Zaman kita sekolah dulu, kita biasa guna kertas yang kecil-kecil tu, tampar-tampar dalam buku-buku kita nak buat nota tambahan. Tiba-tiba nota tu hilang. Tengok dalam buku member kita. Kan? Jadi kat sini fungsinya lebih kurang sama sahaja. Adik pilih manakah warna yang adik suka. Sebagai contoh, kita ambil warna biru, just drag sahaja, letakkan di mana-mana bahagian yang adik suka. Di belah kiri pun boleh, di sebelah kanan pun tidak ada masalah. Okey, dan kita boleh besarkan saiznya. Okey, dan mungkin inilah nota tambahan kita sendiri sebagai tambahan. Di kemudian nanti kalau kita dah tutup akaun ini and then kita kembali login semula, nota tambahan yang kita dah buat ni ianya tak akan hilang. Okey, sebagai contoh kita boleh lihat di sini. Okey, saya buat satu contoh yang mana mungkin nota ni nota kita lah. Nama saya Fuad, saya letak nota Fuad sebagai contoh. Okey, kemudian di sini kita boleh ringkaskan nota yang sedia ada. Mungkin kita rasa nota ini panjang. Kita rasa macam kalau setiap kali nak buka, nak scroll balik, mungkin tak jumpa apa yang penting yang kita dah baca sebelum ni. Jadi kita boleh ringkaskan dalam nota ringkas yang kita sediakan ini. Okey, sebagai contoh yang pertama, okey, yang kedua kita nak letak apa? Terpulanglah kepada kreativiti kita masing-masing. Ataupun kalaulah adik-adik nak cari nota-nota ataupun video-video penting dalam YouTube, mungkin adik pergi dekat YouTube, jumpa satu video yang kalau kita tengok video tu, kita memang lebih mudah faham tentang topik yang kita tengah baca. Just copy saja link pada YouTube tersebut, adik tampallah pada bahagian nota ini dan nota ini akan ada video tentang topik yang kita tengah baca. Kita dah sedia tahu dah, kalau kita sedang mengulang kaji, kita membaca, ada peratusan tambahan yang kita boleh faham. Kalau kita mendengar, ada peratusan yang tambah lagi untuk kita lebih mudah faham. Sama jugalah macam video yang kita lihat. Kadang-kadang kita lihat satu video yang bisu, yang tak bercakap apa-apa pun, tapi dia bagi satu karakter yang boleh membantu kita memahamkan tentang apa yang dia cuba sampaikan. Jadi itulah apa yang disediakan oleh pihak kita melalui platform pendidikan digital Island Ace yang adik-adik boleh manfaatkan. Percayalah adik-adik semua, seandainya adik-adik semua rajin datang ke Perpustakaan Negara Malaysia, okey, minta di kaunter dapatkan password dan ID masing-masing, adik pasti insya-Allah boleh mempertingkatkan pendidikan ataupun prestasi akademik adik-adik semua. So ini untuk fungsi yang pertama, iaitu fungsi nota. Kalau nota ni yang adik dah buat tadi, adik nak padam semula, just tekan saja kat situ, delete and then dia akan hilang balik. Okey, so itu adalah fungsi yang pertama yang adik-adik boleh guna pakai. Ini satu contoh untuk mata pelajaran sains. Begitu jugalah kalau adik-adik semua nak pergi kepada subjek-subjek yang lain, just pilih sahaja manakah mata pelajaran yang adik nak ulang kaji. Kita ada fizik, kita ada kimia dan sebagainya. Okey, jadi fungsi yang kedua yang saya nak tunjukkan kepada adik-adik semua adalah fungsi peta minda. Di sebelah nota saja, fungsi peta minda. Ada dua bahagian sebenarnya yang kita boleh buat dengan peta minda. Pertama adalah peta minda untuk kita yang buat sendiri. Dalam penggunaan portal ini, portal pendidikan Island Ace, sebenarnya kita tak nak adik-adik semua semata-mata belajar dan jawab soalan semata-mata.
Bahkan kita tahu di masa kini, nak masuk ke universiti dia akan datang, nak pergi interview kerja dan sebagainya, ada masanya kita perlu buat persembahan. Kita perlu buat satu benda yang kita sebutkan sebagai pembentangan di depan orang ramai. Jadi ini antara benda yang membantu kita, bukan sekadar akademik, bahkan sebenarnya membantu kita untuk membina kemahiran kita, untuk membina keyakinan kita dan meningkatkan kreativiti kita supaya kita boleh buat apa yang mereka minta. Sebagai contoh di sini, saya klik pada bahagian tambah baru. Okey, di bahagian Perteminda, tambah baru, dan disediakan untuk adik-adik semua beberapa template ataupun bentuk Perteminda yang adik-adik semua boleh pilih. Okey, yang ini yang saya nak sebutkan apa dia? Ianya boleh membantu kita untuk mempertingkatkan cara guna ataupun kreativiti yang kita sebenarnya ada. Okey, jadi di sini kita boleh lihat ada lebih kurang 11 bentuk Perteminda yang adik-adik boleh pilih. Sebagai contoh, adik pilih yang bulat-bulat ni, yang atas sekali di sebelah kanan tu. Okey, klik yang itu. Kemudian adik nak buat topik apa, nak buat pembentangan tentang apa, just edit pada bahagian tersebut. Kemudian macam mana kita nak buat, adik-adik cuma klik saja pada bahagian itu. Okey, contoh nak buat tajuk apa, kita buat tajuk sistem suria sebagai contoh. Okey, sistem suria. Okey, so adik-adik just save kat sini. Itu topik adik-adik yang bakal adik-adik bentangkan kepada cikgu ataupun di pihak-pihak yang lain. Okey, jadi adik boleh susun, nak letak belah kanan, nak letak belah kiri ke, terpulanglah pada kita semua. Saya pernah lihat adik-adik semua, ada adik-adik di antara kita yang telah pun guna pakai portal ini. Satu Perteminda yang sangat-sangat menarik. Yang saya kira kali pertama saya tengok Perteminda tersebut, kita ingatkan budak-budak sekolah menengah, adik-adik sekolah menengah. Tapi hakikatnya ianya dibuat oleh adik-adik yang masih lagi belajar di peringkat sekolah rendah. Jadi apa yang kita nak sampaikan di sini adalah ada kalanya ada sebahagian besar daripada kita. Mungkin kita, mungkin adik kita, mungkin kawan-kawan kita yang sebenarnya mereka punya potensi kreativiti yang sangat tinggi, cuma mereka tak tahu nak tunjuk di mana. Mereka tak tahu nak terjemahkan dekat mana. Jadi datanglah ke PNM, gunalah apa yang telah pun disediakan oleh PNM khususnya untuk mempertingkatkan tahap pendidikan adik-adik semua dalam akademik. Ataupun yang kedua, mungkin adik-adik semua baru je pakai portal Island Ace ni, tapi tak tahu nak buat Perteminda yang macam mana. Adik-adik boleh lihat Perteminda yang kawan-kawan adik punya. Contoh, pergi dekat Perteminda Rakan. Okey, klik Perteminda Rakan, akan disediakan dekat situ Perteminda-Perteminda yang telah pun kawan-kawan kita dalam Island Ace buat. Okey, cuma kita jangan risau, adakala kita nak tengok Perteminda kawan kita, kita takut apa yang dia buat tu salah. Bila kita pula baca, kita pula yang salah faham. Kan? Jadi jangan risau, setiap anak-anak ataupun adik-adik ataupun mana-mana pelajarlah yang buat Perteminda dalam sistem ini, okey, sebelum mereka boleh tunjukkan pada kawan-kawan tentang Perteminda yang dia pun dah buat, pihak HQ ataupun pihak teknikal kita akan tapis dahulu maklumat-maklumat yang dia buat, sama ada Perteminda yang dia buat itu betul ke salah. Jadi kalau salah, ia tak akan approve, dia tak akan benarkan Perteminda tu dikongsi pada kawan-kawan lain. Okey, melainkan dia buat Perteminda, kita buat Perteminda, ditapis oleh pihak teknikal, betul, semuanya tak ada masalah, barulah Perteminda kita akan boleh dirujuk oleh kawan-kawan di seluruh negara. Okey, bukan di negeri kita je, di seluruh negara sebenarnya boleh pakai. Okey, so itu berkenaan tentang fungsi yang kedua, iaitu fungsi Perteminda. Yang ketiga, ini antara benda yang paling penting juga sebenarnya yang saya nak kongsikan. Ada kalanya kita terlampau sibuk membaca. Adik-adik semua sibuk membaca. Kadang-kadang kita lupa apa yang kita baca tu kita faham ke tidak. Kita rasa kita faham tapi mungkin ianya betul ataupun tidak. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk menguji tahap kepahaman kita dengan cara kita menjawab soalan. Di bahagian penilaian ada lebih kurang 3 ataupun 4 ataupun 5 fungsi yang adik boleh explore. Cuma yang saya nak tunjukkan pada hari ini khususnya adalah bahagian praktis objektif. Kita nak kena lihat, kita nak kena ukur di manakah tahap kefahaman kita. Sama ada kita betul-betul faham ataupun kita ni buat-buat faham ataupun kita ni tersalah faham. Kan? Jadi pilih pada bahagian praktis objektif. Okey, akan dikeluarkan senarai mata pelajaran yang adik-adik boleh pilih. Manakah mata pelajaran yang adik-adik nak jawab soalan? Contoh kita lihat dekat sini. Okey, kita pilih mana pelajaran yang kita nak jawab. Contohnya kita ambil satu mata pelajaran. Kita ambil contoh kat sini. Okay, saya scroll ke kiri. Kalau nak ke kanan boleh scroll ke kanan. Kita ambil subjek bahasa Inggeris lah sebagai contoh ya.
ambil bahasa Inggeris. Sebelum kita menjawab soalan, adik boleh lihat pada skrin tersebut. Okey, pilih mana topik yang adik nak jawab. Kita ada grammar, kita ada reading, kita ada rational clause. So kita ambil yang pertama, kita ambil topik grammar. Okey, maksudnya soalan yang akan keluar sekejap je lagi adalah tentang grammar, tata bahasa. Okey, dan di sebelah kanan adik-adik boleh lihat juga tahap kesukaran soalan yang adik-adik boleh pilih. Sama ada adik-adik nak menjawab soalan yang mudah sahaja ke, adik-adik nak jawab soalan yang sederhana ke, ataupun yang susah, yang sukar. Kalau kita dah biasa jawab soalan yang mudah, yang sederhana, susah, kita asyik skor, markah pun sentiasa tinggi. Jangan buang masa. Terus jawab pada bahagian yang sukar. Namun kita faham, mungkin ada kalangan adik-adik semua yang mungkin nak kena ulang 2-3 kali baru kita senang nak faham. Okey, boleh laraskan dekat sini. Sama ada nak jawab yang mudah, sederhana ataupun susah. Sebagai contoh, kita ambil yang mudah. Kita ambil pada laras yang mudah. Pergi pada bahagian bawah, adik-adik semua tekan butang mula. Terus sistem akan keluarkan soalan yang adik-adik terus boleh jawab. Terus boleh jawab. Jangan buang masa dah. Okey, masa tak tunggu kita. Masa sentiasa berjalan. Okey, hari ini zaman teknologi. Banyak media sosial yang kita dah ada akaun-akaunnya. Dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan TikToknya. Jadi tak salah. Dalam masa seharian kita, kita ada masa yang kita boleh peruntukkan untuk adik-adik, khususnya untuk adik-adik belajar. Jadi yang pertama adik, hari ini kita tak akan jawab soalan dengan betul-betul. Ini demo saja, kita akan cuba jawab tembak sahaja supaya kita boleh lihat lepas kita jawab soalan tu apakah yang akan berlaku. Okey, ada lebih kurang 20 soalan yang disediakan. Bila kita pilih mata pelajaran, kita pilih topik, akan keluar 20 soalan. So hari esok ke, petang nanti ke, malam nanti ke, adik pilih subjek yang sama, topik yang sama, kita sukar nak jumpa soalan yang sama. Sebab kita tak nak kita ni jadi terbiasa hafal soalan-soalan. Zaman dulu biasa. Saya pun biasa dulu. Nak exam hafal soalan. Harap-harap soalan tu bila exam nanti terkeluarlah soalan tu. Tapi rupa-rupanya tak keluar. Kan habis kita. Okay, so ini antara contoh yang kita boleh buat di sini. Kita just tembak sahaja supaya kita nak tahu fungsi dia macam mana. Kalau nak baca satu-satunya mungkin kita akan ambil masa yang sangat lama adik-adik. Jadi inilah cara yang adik-adik boleh lihat. Sama ada adik-adik pergi ziarah ke PNM, Perpustakaan Negara Malaysia, ataupun seandainya nanti adik dah ada akaun sendiri, adik boleh guna pakai di rumah masing-masing, adik boleh buat seperti mana yang kita tunjukkan sekarang. Jadi kita habiskan sebanyak 20 soalan. Soalan yang ke-16, soalan yang ke-17, okey, just klik pada C, contohnya. Soalan yang ke-18, habis sampai 20 soalan. Okey, lagi 2 soalan. Lagi 1 soalan, habis soalan adik jawab. Adik terus tekan butang hantar, dia akan automatik tandakan soalan-soalan yang kita dah pun jawab tadi, siap dengan kita tahu apa yang kita betul, apa yang kita salah dan berapakah markah yang kita dapat. Kalau adik-adik lihat pada skrin tersebut, di belakang saya ni je. Di belakang saya ni je. Okey, kita dapat 40%. Jadi untuk soalan objektif, adik jawab sahaja. Tak sampai 10 saat, kadang-kadang 3 saat sahaja. Sistem akan terus tandakan soalan-soalan yang adik dah pun jawab tadi. Terus kita tahu berapa markahnya, yang mana yang kita betul, yang mana yang kita salah. So ini antara contoh soalan yang senang lah. Kalau soalan yang dilaras yang tinggi, soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Kalaulah soalan nombor 5 contohnya, kita salah. Di bahagian bawah soalan tersebut, ianya akan berikan kepada kita pembetulan. Apa yang sepatutnya kita buat supaya kita jawab betul. Dia akan beritahu kita, contoh nombor 3, jawapan dia C. Kenapa kita jawab C? Sebenarnya jawapan dia B contohnya. Jadi ini antara benda yang sebenarnya menjimatkan masa kita sebagai seorang pelajar. Sebagai contoh hari ini, zaman abang dulu sekolah, zaman saya sekolah dulu, dah jawab soalan, mungkin cikgu nak kita lebih berdisiplin. Balik rumah, buat pembetulan. Jadi saya biasanya zaman dulu ambil masa yang lama. Nak tengok satu persatu mana yang betul, mana yang salah. Nak kena tanda dulu. Tapi di sini adik terus tahu yang mana betul, mana salah. On the spot dia akan bagi pembetulan. Kenapa sepatutnya kita kena jawab sekian, sekian, sekian. Okey, so di sini apakah dia membantu adik-adik? Pertama, ianya membantu adik-adik dari sudut menjimatkan masa. Kita banyak mata pelajaran yang kita nak kena fokus. Banyak subjek lain lagi. Kalau satu subjek sehari ambil masa 2-3 jam, bagaimana pula dengan subjek-subjek yang lain? Sebab tu hari ini PNM ambil pendekatan sediakan pada adik-adik semua
penggunaan ataupun akses secara percuma selama 1 tahun, yang adik-adik cuma perlu datang saja ke PNM, gunalah mana-mana akaun yang adik boleh guna pakai di PNM. Jadi itu masalah yang pertama. Tadi saya kongsikan 3 masalah. Masalah ibu bapa, masalah anak-anak, masalah cikgu. Okey, dan di sini pertama menarik minat adik-adik untuk belajar. Yang kedua, terlalu menjimatkan masa adik-adik semua ketika belajar. Tak perlu guna masa yang sangat lama. Contoh macam fungsi kamus tadi. Nak cari maksud dalam kamus, nak kena cari satu persatu, memang ambil masa yang sangat lama. Tetapi seandainya adik guna pakai platform Island Ace, adik cuma type saja mana-mana perkataan yang adik tak faham, terus keluar terjemahannya. Banyak bahagian-bahagian yang membantu adik-adik semua untuk adik-adik menjimatkan masa. Sama jugalah macam ibu bapa, wahai mak ayah sekalian, tak ada mak ayah yang tak nak anak dia berjaya. Semua mak ayah orang di bandar, orang kampung, orang kaya, orang miskin sekalipun tetap nak anak-anak dia berjaya dalam akademik dia. Okey, tak ada mak ayah kata, saya tak nak anak saya pandai. Nanti kan dia pandai daripada saya. Nanti dia pandai daripada saya kan, dia degil, dia lawan cakap saya. Tak ada. Mak ayah semua golongan pun tetap dia nak anak-anaknya cemerlang dalam pelajarannya. Jadi macam mana platform ini, dalam masa yang sama, selain daripada tolong anak-anak kita, dia tolong kita juga. Mungkin kita sibuk, ada masa kita keluar daripada negara, keluar negeri, urusan kerja dan sebagainya. Kalau kita lihat di sebelah kanan tadi, selepas adik-adik ataupun anak-anak kita menjawab soalan, markah ini akan masuk ke dalam telefon kita, dalam email kita, on the spot. So kita tahu apakah mata pelajaran yang telah pun anak kita jawab, apa yang dia betul, apa yang dia salah dan berapa markah yang dia buat. So inilah bagaimana sistem ini sekaligus membantu kita sebagai ibu bapa. Jadi wahai mak ayah sekalian, sebenarnya inilah satu kaedah ataupun satu jalan yang kita boleh pamerkan kesanggupan kita ataupun kita punya rasa ambil berat kita pada anak-anak pada akademik mereka. Ada kalanya kita bukanlah tak mahu membantu anak-anak. Contoh di rumah anak-anak tanya kita soalan kimia. Kita pun bukanlah ambil aliran kimia, kita tak mampu nak mengajar mereka. Okey, kita bukan tak nak, kita tak boleh sebab bukan bidang kita. Tetapi dengan platform ini, kita boleh membantu mereka walaupun kita ni bukanlah seorang guru sebenarnya. So ini untuk fungsi bagaimana boleh membantu anak-anak, membantu adik-adik dan sekaligus membantu ibu bapa walau sesibuk mana pun ibu bapa masa kini. Yang seterusnya, kita ada fungsi kemajuan. Ini juga antara fungsi yang sangat penting supaya adik-adik semua boleh mengenal pasti kelemahan adik-adik yang sebenar. Contoh, tadi kita baru je jawab soalan bahasa Inggeris kan? Okey, kita pilih mana pelajaran ataupun subjek yang kita nak tengok kita lemah yang mana. Pergi pada bahasa Inggeris contohnya. Okey, di sini adik boleh lihat topik grammar yang baru tadi sekejap kita jawab. Markah kita 40%. Okey, kalau adik-adik semua dah biasa menjawab soalan, banyak topik yang adik dah jawab. Kita ada topik grammar, mungkin ada noun, kita ada rational clause dan sebagainya. Maka dekat sini, dalam jadual yang adik boleh tengok ni, akan ada banyak topik dan berapa markah yang kita dapat. Ini contoh satu yang kita jawab tadi. Okey, kalau kita dah banyak jawab soalan, mungkin ada sebahagian 60%, ada yang 100, ada 90 lebih, ada 80 lebih. Tiba-tiba ada satu, grammar, 35%. Maksudnya kita tahu memang betul adik-adik lemah bahasa Inggeris. Tapi adik-adik bukan lemah semua topik. Adik-adik cuma lemah pada topik grammar sahaja. Tapi kalau kita tak ada jadual ini, kita tak boleh nak kenal pasti mana satu topik yang kita lemah. Macam zaman saya dulu, cikgu kata, Fuad, awak lemah bahasa Inggeris. Yang lain semuanya okey. Jadi bila saya balik rumah, ulang kaji untuk subjek bahasa Inggeris, semua saya baca balik. Okey, yang dah terror, yang dah mahir pun kita baca juga. So itu sebenarnya antara ruang-ruang untuk kita bazirkan masa kita. Sedangkan kalau kita tahu kelemahan kita yang sebenar cuma grammar saja, grammar je kita lemah, mungkin kita ambil masa lebih kurang 3 minit ataupun 5 minit ataupun mungkin 10 minit sahaja untuk kita ulang kaji yang cuma hanya satu topik yang kita lemah. Jadi ini lagi satu ruang sebenarnya yang adik-adik, kalau adik-adik perasan, kita boleh banyak menjimatkan masa. Dalam bahasa Inggeris mungkin hanya beberapa minit kita ulang kaji. Masa yang lain kita boleh peruntukkan untuk ulang kaji subjek-subjek yang lain pula. Okey, sebab itu kita dengar masalah yang sama daripada dulu sampailah sekarang, masalah tak cukup masa. Kita tanya kenapa tak boleh skor? Tak cukup masa, mak. Kita tanya kenapa tak boleh skor? Tak cukup masa nak ulang kaji. So inilah penyelesaian yang terbaik yang adik-adik semua ataupun mak ayah semua dah pun boleh dapat
kelebihan ini yang telah pun disediakan di PNM Perpustakaan Negara Malaysia. Datanglah, gunalah secara percuma untuk manfaat kita bersama. So itu fungsi kemajuan yang sebenarnya boleh memenangkan kita untuk kita dapat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Okey, antara yang terakhir juga yang saya nak kongsikan adalah fungsi video pengajaran, yang mana video pengajaran ini hanya disediakan untuk anak-anak yang berada di menengah atas sahaja, iaitu untuk mata pelajaran matematik, biologi, fizik dan juga kimia. Kita tahu inilah 4 subjek yang sangat susah, okey, yang memang kritikal susahnya. Kadang-kadang belajar di sekolah berkenaan sekian, cara kira pun sekian. Bila masuk dalam soalan exam ke akan datang, tak sama bentuk soalannya. Jadi di sini untuk saya kongsikan juga, dalam nota, dalam tempat adik-adik menjawab soalan dalam portal ini, yang disediakan oleh lebih kurang ratusan guru. Yang guru-guru ini memang kerjanya membangunkan sistem ini, menukar soalan, menukar nota seandainya berlaku penukaran silibus di masa yang akan datang. So ianya sentiasa mengikuti aluran ataupun aliran silibus yang terkini, adik-adik tak perlu bimbang. Jadi andai kata kita lemah subjek fizik, di sekolah nak tanya cikgu mungkin masa dah habis. Nak tanya mungkin dah tanya sekali pun tak faham lagi. Kali kedua tanya, kali ketiga tanya mungkin kita tak faham lagi, masa pun tak cukup. Adik pergi dekat website Island Ace, pergi pada fungsi video pengajaran, pilih mana topik yang adik nak tengok, contohnya fizik, pilih mana yang adik tak faham tadi, contoh yang ini, convex lens. Klik sahaja, maka dalam akaun tersebut, pada skrin tersebut adik-adik boleh lihat ada guru yang akan mengajar tentang topik yang adik tak faham tadi. Okey, so ini kita boleh lihat, okey, guru-guru yang sedang mengajar. Dalam ni ada guru-guru pakar yang mengajar sebenarnya, yang adik-adik kalau tengok video ni seandainya masih belum boleh faham, boleh replay beberapa kali pun yang adik suka. Okey, satu persatu cikgu ni tunjuk jalan kira macam mana, cara kira macam mana, step dia macam mana, boleh ulang seberapa banyak kali pun yang adik-adik suka. Okey, so ini kelebihan untuk adik-adik yang guna pakai platform ini, Island Ace, yang mana kita percaya adik-adik yang ada akaun ini ataupun hadir ke PNM untuk guna pakai akaun tersebut, banyak perkara, banyak manfaat yang kita boleh raih bersama. Right? So itu untuk fungsi video pengajaran, dan yang terakhir sekali adalah pada fungsi ganjaran. Okey, pihak Island Ace juga menyediakan beberapa permainan ataupun game yang adik-adik boleh bermain sebenarnya. Namun jangan risau, game ni bukanlah game yang terlampau hardcore sangat, yang terlampau advance sangat. Okey, game ni juga tentang game yang education, kita panggil edutainment. Education dengan entertainment, edutainment. So kita boleh pilih mana game yang kita nak main dengan syarat dalam akaun adik tersebut perlu ada coins ataupun duit dalam tu. Bukan duit ringgit ya. Okay, duit yang dalam sistem ni. Sekarang ni kita ada lebih kurang 29,140. Syarat nak main kena ada coins. So macam mana coins ini kita nak dapat? Hasil daripada soalan-soalan yang kita dah jawab. Makin tinggi markah kita, makin banyaklah coins yang kita akan dapat, maka kita bolehlah main game tersebut, permainan tersebut banyak kali. Namun kadang-kadang adik-adik ni pandai. Dia jawab soalan ni sekadar cukup syarat je, janji dapat coins, boleh main game. Tak boleh. Kalau kita jawab soalan, markah kita rendah, kemudian markah coins kita tu akan ditolak. Okey, so kita tak boleh. Kita kena macam mana pun tetap kena jawab dengan jawapan yang berkualiti juga untuk kita jawab. So itu antara fungsi-fungsi yang Sasbadi sediakan yang boleh kita dapati dalam penggunaan platform pendidikan digital Island Ace ini. So kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana dengan usaha ini kita boleh mendedahkan tentang fungsi-fungsi ataupun program-program yang sebenarnya wujud di sekeliling anak-anak tersebut. Kita percaya akaun sebegini ataupun kaedah pelajaran sebegini mungkin ada dalam kalangan kita yang pernah jumpa. Mereka pernah lihat ataupun pernah ditawarkan oleh orang-orang tertentu. Namun mungkin ada banyak-banyak faktor yang mungkin tak membolehkan mereka untuk memiliki akaun tersebut. Mungkin faktor tempat tinggal ataupun mungkin faktor kewangan dan sebagainya. Jadi hari ini kita boleh puji, kita boleh kreditkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia atas usaha ini. Walau apa pun latar belakang kita, di mana pun tahap pendidikan kita, kita tetap boleh guna pakai akaun tersebut supaya satu masa nanti
kita boleh menggembirakan hati adik-adik semua, menggembirakan hati ibu bapa anda dan memuaskan pada guru bila mana satu masa nanti anda mampu, adik-adik mampu mencapai keputusan yang begitu cemerlang dalam akademik anda. Jadi untuk itu, saya selaku pembentang pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada pihak PNM, Perpustakaan Negara Malaysia atas jemputan untuk memberi penerangan tentang program ini. Kami berbangga dan kami berbesar hati. Kami malah berhutang budi dengan PNM kerana memberi peluang untuk mendedahkan program sebegini supaya lebih ramai lagi para pelajar dan ibu bapa yang cakna tentang kepentingan pendidikan digital untuk anak-anak mereka. Jadi untuk itu kami doakan pada anda, selamat maju jaya, selamat terus berjaya dalam apa jua platform, industri, bidang yang sedang anda berada masa kini. Jadi dengan itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak syarikat NH Digital EZ Services Sdn Bhd yang telah membuat demonstrasi kaedah penggunaan e-pembelajaran yang terdapat di dalam pangkalan data Island Ace yang boleh diakses melalui portal U-Pustaka di pautan www.ulibrary.gov.my. Semoga dengan pendedahan ini ia akan membantu semua untuk lebih memahami untuk penggunaan pangkalan data ini. Segmen ini akan diteruskan dengan pangkalan data Tutor Infinity. Ia merupakan portal pembelajaran dalam talian yang membantu pelajar dalam membuat ulang kaji dan pengukuhan. Terdapat pelbagai soalan yang telah disediakan dan sentiasa bertambah mengikut sukatan terkini kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebelum segmen ini diteruskan, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara jemputan kita pada hari ini. Encik Khairul Azmi Kamaluddin merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Universiti Utara Malaysia. Beliau mula bekerja pada tahun 2000 dalam bidang teknologi maklumat sebagai pereka grafik, pengatur cara komputer dan pereka web sehingga kini dan aktif dalam bidang teknologi pendidikan. Selain itu, beliau berusaha untuk menjadikan tutor sebagai platform pendidikan yang dapat membantu kemenjadian dan keberhasilan pelajar di sekolah. Kini, beliau merupakan senior webmaster di tutor.com Sdn Bhd. Dengan ini mempersilakan Encik Khairul Azmi Kamaluddin untuk berkongsi mengenai pangkalan data Tutor Infinity. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Yang sakit saya doakan semoga diberi kesembuhan, yang sihat semoga diberi kekuatan, yang sukar dipermudahkan, yang berusaha semoga diberi kejayaan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kepada hari ini kami daripada Tutor Infinity dijemput oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dalam diskusi digital at PNM 2022. Untuk hari ini, saudari sekalian, saya Azli Daud mewakili Tutor Infinity Sdn Bhd akan bersama-sama dengan anda semua untuk membicarakan sedikit sebanyak tentang apa yang terdapat dalam Tutor Infinity. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan Tutor Infinity, eloklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu apa yang terkandung, bagaimana asal-usulnya Tutor Infinity dan bagaimana terciptanya Tutor Infinity ini, apa yang terkandung dalam bahan-bahan yang terdapat dalam Tutor Infinity ini. Yang pertama, tuan-tuan, perempuan, saudara sekalian, Tutor Infinity ini telah wujud lebih daripada 5 tahun dalam pangkalan data digital online. Okay? So selepas berlakunya pandemik COVID pada tahun 2020 sehinggalah kini, Tutor Infinity semakin berkembang dan semakin banyak digunakan oleh pelajar-pelajar dan juga guru-guru untuk mengeksplor ataupun mengenal pasti soalan-soalan latih tubi yang terdapat dalam Tutor Infinity. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam Tutor Infinity ini, apa yang terkandung dalam Tutor Infinity ini? Okay, Tutor Infinity ini yang pertamanya mudah diakses.
Okey, saudara-saudari sekalian boleh menggunakan handphone, laptop, tablet dan sebagainya untuk mengakses Tutor Infinity ini. Dan Tutor Infinity ini mempunyai latihan kendiri, mematuhi format peperiksaan terkini dan juga sangat efektif. Okey, sebagaimana yang saya katakan tadi, Tutor Infinity ini boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja oleh anak-anak kita, pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Okey. Yang seterusnya, apa kelebihan Tutor Infinity ini? Di sini saudara-saudari sekalian dapat lihat Tutor Infinity ini ada lebih daripada 75,000 soalan latih tubi yang terdapat dalam kita punya platform. Okey, dan soalan-soalan ini berbentuk kebat dan juga mematuhi silibus terkini Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kenapa Tutor Infinity? Yang pertama, untuk memahirkan diri dalam menjawab soalan, menganalisis bentuk-bentuk soalan, membiasakan diri dengan bentuk-bentuk soalan dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri ketika menjawab peperiksaan sebenar. Ya, walaupun kini kita tahu bahawa UPSR dan juga PT3 sudah dimansuhkan. Kita faham anak-anak dan juga pelajar-pelajar ada yang gembira, ada yang rasa seronok apabila peperiksaan ini dimansuhkan. Tetapi kena ingat bahawa latih tubi latihan perlu diteruskan. Sebab itu kita mengekalkan Tutor Infinity ini dalam format-format mengikut peperiksaan sebelum ini dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Jadi walaupun peperiksaan dimasukkan, saudara-saudari sekalian, adik-adik, anak-anak, pelajar-pelajar dapat meneruskan latih tubi ini walaupun bukan bertujuan untuk peperiksaan sekalipun. Okey, kenapa latih tubi? Sini kita lihat kenapa Tutor Infinity ini hanya ada latih tubi sahaja. Yang pertama, latih tubi ialah pengulangan fakta untuk meningkatkan kecekapan tentang apa yang telah diajar. Okey, dan latih tubi ini juga mengikut kajian oleh pakar psikologi Basel dan juga Rapp dan juga Azmi pada tahun 2003. Rumusan mereka yang menyatakan bahawa untuk menguasai sesuatu kemahiran, latih tubi yang singkat tetapi kerap adalah lebih berkesan daripada latih tubi yang memakan masa yang panjang. Okay? So ini yang kita gunakan sebagai asas untuk kita mengekalkan ataupun kita meningkatkan soalan-soalan dalam Tutor Infinity untuk membantu, untuk membimbing adik-adik pelajar-pelajar sekalian untuk teruskan membuat latih tubi berulang-ulang kali. Kerana apa? Apabila kita melakukan kekerapan latihan latih tubi itu, kita akan menjadi yang pertama lebih yakin. Yang kedua, kita akan menjadi lebih mudah untuk menjawab soalan-soalan walaupun bukan peperiksaan, mungkin soalan-soalan yang akan ditanya oleh guru-guru. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar juga akan dapat menggunakan latih tubi ini sebagai asas untuk lebih faham tentang sesuatu subjek, sesuatu topik yang diajar di sekolah. Okey? Baiklah. Seterusnya, apa kelebihan Tutor Infinity ini kalau kita nak kaitkan dengan diskusi digital at PNM 2022 yang akan dilangsungkan nanti? Saya rasakan bahawa Tutor Infinity ini sangat bermanfaat dan sangat bersesuaian digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah. Bukan sahaja pelajar-pelajar sekolah, tetapi juga kepada guru-guru. Kerana apa? Guru-guru boleh menjadikan Tutor Infinity ini sebagai satu sumber rujukan soalan-soalan untuk digunakan kepada pelajar-pelajar. Baiklah, seterusnya kita tahu pandemik COVID yang berlaku di seluruh dunia ini memberi kesan yang sangat besar kepada kita, terutamanya dalam sektor pendidikan. Okay? Dan jika dilihat sepanjang 2 tahun Kementerian Pendidikan tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia ataupun sejarah negara kita, sekolah ditutup melebihi 3 bulan, 4 bulan dan hampir setahun. Dan segala pembelajaran sesi PNP berlangsung dalam online ataupun digital. Dan inilah yang kita ingin sampaikan bahawa antara platform yang boleh digunakan oleh guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar sebagai rujukan untuk meningkatkan kemahiran kendiri pelajar-pelajar, iaitu platform Tutor Infinity kita. Kerana apa tuan-tuan? Kita sedar bahawa pandemik COVID memudah ataupun memberi peluang kepada anak-anak untuk menggunakan gadget, menggunakan handphone, tablet sebagai alasan untuk mereka
melakukan sesi pembelajaran bersama dengan guru-guru. Walhal kita tahu ada anak-anak mungkin mengambil kesempatan menggunakan gadget-gadget ini untuk mengakses sumber-sumber ataupun video-video yang lain daripada sumber pendidikan. Jadi, apakah peranan Tutor Infinity di sini? Kita melihat bahawa yang pertama, Tutor Infinity ini, jika ibu bapa yang ingin memberikan gadget ataupun handphone, tablet kepada anak-anak, pastikan anak-anak tuan-tuan perempuan perlu menjawab soalan-soalan dalam Tutor Infinity terlebih dahulu sebelum mereka akses kepada video ataupun platform-platform yang lain. Mungkin ini dijadikan sebagai satu tugasan ataupun satu landasan untuk anak-anak tuan-tuan perempuan siapkan dulu latihan sebelum mereka diberi peluang untuk akses kepada video-video yang lain. Okey, cukup sekadar itu pengenalan kita tentang Tutor Infinity. Tuan-tuan perempuan, saudara-saudari sekalian boleh melihat apakah yang terkandung dalam Tutor Infinity ini dalam website kita ataupun dalam platform kita. Baiklah, sebelum kita masuk kepada Tutor Infinity ini, apakah langkah pertama yang saudara-saudari, adik-adik perlu lakukan? Yang pertama, perlulah daftar sebagai ahli U-Pustaka terlebih dahulu. Melalui akses U-Pustaka itu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, boleh terus akses ke Tutor Infinity. Banyak kelebihan apabila menjadi ahli U-Pustaka. Adik-adik boleh lihat dalam website U-Pustaka nanti. Okey, seterusnya, selepas adik-adik, saudara-saudari sekalian, daftar dalam ahli sebagai U-Pustaka, adik-adik dapat lihat ada akses untuk masuk ke Tutor Infinity ini. Dan ini adalah kita katakan sebagai main page ataupun muka surat utama untuk Tutor Infinity ini. Untuk langkah yang pertama, apakah yang perlu dilakukan oleh adik-adik selepas masuk ke akses Tutor Infinity melalui U-Pustaka? Kita menyediakan platform bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia secara percuma. Okay, secara percuma untuk ahli U-Pustaka untuk akses ke Tutor Infinity ini dengan menggunakan ID pengguna daripada U-Pustaka. Okay, kita boleh type di sini U-Pustaka. Okay, U-Pustaka, U-Pustaka 001 sehingga 300. Okay, U-Pustaka 001 sehinggalah U-Pustaka 300 untuk masuk ke Tutor Infinity ini, dan kata laluan juga adalah kata laluan yang sama dengan ID tadi. Kalau adik-adik ataupun saudara-saudari sekalian masuk dengan menggunakan U-Pustaka 007, okay, maka password yang sama U-Pustaka 007 perlu dimasukkan untuk kita memulakan latihan dalam Tutor Infinity ini. Sangat mudah kan? Sangat mudah akses, sangat mudah bagaimana platform yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia untuk membantu adik-adik dan saudara-saudari sekalian untuk lebih cemerlang, lebih faham tentang apa yang dipelajari di sekolah ini. Okey, terus tekan mula. Selepas masuk ID dan juga password, adik-adik, saudara-saudari sekalian boleh terus tekan mula di sini. Okay, dan ini adalah muka surat yang seterusnya adik-adik akan lihat dalam Tutor Infinity ini. Macam saya katakan tadi, sebab kita ada kerjasama bersama dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan kita membuka semua akses dalam Tutor Infinity ini untuk special ataupun khas khusus untuk ahli-ahli U-Pustaka akses dalam Tutor Infinity ini. Dan juga kalau saudara-saudari sekalian lihat di bawah ini, kita ada package yang kita tawarkan secara total, iaitu mengandungi subjek dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Walaupun UPSR dan juga PT3 telah dimansuhkan, kita masih mengekalkan konsep dan juga silibus mengikut panduan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana UPSR daripada tahap 1 sehingga tahap 6, PT3 tingkatan 1 hingga tingkatan 3, dan juga SPM yang masih kekal dalam konteks peperiksaan negara kita, kita mengandungi daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Apa kata kita cuba melihat akses-akses yang berada dalam kandungan UPSR, PT3 dan juga SPM. So adik-adik boleh kongsi
lihat bagaimana apa yang ada dalam Tutor Infinity ini yang boleh adik-adik gunakan dalam sesi pembelajaran digital ini. Okey, kita lihat UPSR dulu. Okey, UPSR. Kalau adik-adik lihat, UPSR ni ada beberapa subjek yang dimasukkan dalam Tutor Infinity. Okey, yang pertama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains dan juga matematik. Okey, ini subjek-subjek yang kita masukkan dalam Tutor Infinity. Okey, apa kata kita cuba dulu satu subjek, so adik-adik, saudara-saudari sekalian boleh lihat bagaimana konsep Tutor Infinity ini dalam latih to be. Okey, bahasa Melayu. Kita pilih bahasa Melayu dulu. Bahasa Melayu kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama pemahaman topikal ataupun dari segi subjek mengikut topik, dan yang ketiga adalah penulisan. Okey, apa kata kita cuba pemahaman topikal. Okey, kita lihat. Ini adalah pemahaman topikal. Kita ada dari segi ayat dan kesalahan dalam ayat, kata nama sehinggalah topik dalam sistem bahasa. Okey. Apa kata kita ambil satu topik untuk kita sama-sama lihat bagaimana bentuk-bentuk soalan yang terdapat dalam topik kata kerja. Okey, kita pilih kata kerja. Okey, ini bila adik-adik saudara sekalian masuk ke klik kepada kata kerja tadi, terus akan ke bahagian soalan. Okey, terus bahagian soalan. Kalau secara konvensional ataupun secara cara lama, bentuk-bentuk soalan ini kita dapat lihat dalam bentuk buku latihan, yang dijual di kedai-kedai buku. Cuma kelebihan bentuk soalan digital ini semuanya dah terdapat dalam digital dan semuanya di hujung jari saja. Adik-adik boleh gunakan Tutor Infinity ini melalui handphone, macam saya katakan tadi, handphone, tablet dan juga laptop untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam Tutor Infinity. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama. Kita lihat, mari sama-sama dengan saya untuk menjawab soalan ini. Okey, belum sempat ibu masuk ke rumah, adik terus ke arahnya. Menerpa, merempuh, menyerbu, menyambar. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Okey, katakanlah kita pilih saja jawapan. Okey, kita tekan next yang di bawah ni, hijau ni, untuk kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, adik-adik boleh lihat di sini, kalau 1/10, okey, di sini maksudnya ada 10 set soalan. 10 soalan dalam set ini. Okey, kita tekan next di bawah ini, hijau ni. Okey, ini soalan yang kedua. Umi Haida mempelajari cara-cara tempat kosong bunga hiasan semasa berkursus di pusat kraftangan itu. Mengubah, mencatatkan, menggubah, memasukkan. Okey, kita jawab dulu. Okey, saya nak tunjuk kepada anda ada yang bagaimana bentuk soalan yang betul, bentuk soalan yang salah apabila kita sampai ke akhir soalan nanti. Okey, seterusnya. Okey, saya jawab dulu. Kita lihat bagaimana bentuk pemarkahan. Okey. Nanti kita akan adik-adik saudara sekalian boleh lihat soalan ini satu persatu dengan lebih lanjut dan menjawab dengan lebih baik. Okey, ini saya nak tunjuk contoh terlebih dahulu. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 9 dan yang terakhir soalan nombor 10. Okey, guru besar meminta bapa dan ibu murid hadir ke sekolah. Okey, guru besar meminta, kita jawab C. Okey, dan apabila sampai ke soalan yang terakhir, soalan yang ke-10, saudara sekalian, adik-adik perlu tekan hantar. Okey, kalau tak tekan hantar, jawapan soalan-soalan yang adik-adik jawab tadi takkan dihantar untuk semak jawapan. Okey, kita tekan hantar. Kita lihat bagaimana bentuk permarkahan ataupun jawapan. Okey. So saya dah jawab tadi, markah saya adalah 5/10. Maksudnya saya mendapat 5 soalan yang betul daripada 10. Okey, apa yang kita perlu lakukan seterusnya? Kita ada 2 pilihan di sini, semak jawapan anda ataupun set soalan seterusnya. Pastinya apabila kita selesai melakukan satu tugasan ataupun satu set soalan, kita nak semak jawapan kita semula. Okey, dan anda boleh klik dekat sini semak jawapan anda. Okey, kita lihat apa yang ada dekat sini. Okey, set soalan tadi yang kita jawab tadi akan pergi satu persatu soalan-soalan yang kita telah jawab dan kita boleh lihat jawapan yang kita telah jawab, yang mana betul, yang mana salah. Okey, set soalan 1. Yang ini, kalau ini pilihan jawapan anda, warna ini,
Dan ini adalah jawapan yang betul. Dan soalan nombor 1, saya mendapat jawapan yang betul. Okey. Nombor 2. Okey, ini jawapan saya C. Okey, tidak ada jawapan lain. Maksudnya jawapan saya adalah betul. Okey, nombor 3. Hijau di situ maksudnya betul. Okey. Nombor 4. Okey, kita tengok di sini. Nombor 4 tadi saya jawab D, umpama. Tetapi jawapan yang tepat adalah A. Maksudnya dekat sini saya salah dekat situ. So kita dapat tahu soalan ini kita salah dan jawapan yang betul, apakah jawapan yang betul untuk soalan tersebut. Okey, soalan yang kelima, saya jawab B tapi jawapan yang betul adalah D. Untuk soalan yang keenam, saya dah jawab A tapi jawapan yang betul adalah C. Okey, sama juga seterusnya nombor 7, nombor 8. Okey, nombor 8 ada penerangan. Okey, ini kelebihan Tutor Infinity. Ada soalan yang kita letakkan sedikit penerangan berkenaan dengan jawapan. Okey, contohnya, sebelum pergi ke sekolah, abang dan adik akan mengemas bilik tidur mereka agar sentiasa kemas. Okey, kenapa jawapan dia B? So kita terangkan di sini. Kenapa jawapan B? A salah kenapa? C salah kenapa? D salah kenapa? So anda lebih faham tentang kenapa jawapan itu dianggap sebagai jawapan yang tepat. Soalan nombor 9, saya salah. Jawapan yang tepat adalah D. Dan soalan nombor 10, C. So, ini adalah bentuk soalan bahasa Melayu yang anda boleh tengok topik by topik. Okay. Kalau dalam penulisan, anda boleh tulis karangan ataupun tulis ayat yang berkenaan dengan soalan-soalan yang akan ditanya. Okay, kita lihat sedikit. Ini bentuk soalan dan disediakan ruang jawapan untuk anda tulis. Okay, kita akan lihat nanti bentuk soalan subjektif macam mana. Kalau tadi kita dah lihat soalan objektif, mudah. Anda jawab, anda boleh semak jawapan yang tepat dan juga jawapan yang salah. Bagaimana pula dengan untuk soalan-soalan yang subjektif? Okey. Baiklah, kita dah tengok untuk subjek dalam UPSR. Apa kata kita lihat pula subjek-subjek di dalam PT3. Okey, PT3. Okey, dalam PT3, apakah subjek-subjek yang ada dalam PT3? Kita ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita ada subjek sains dan juga matematik. Okey, kita lihat, kita cuba soalan dalam matematik. Okey, matematik, kita faham ramai yang merasakan matematik ni sangat mencabar. Sebab itu kata guru saya dulu, kalau lebih banyak soalan yang dibuat, maka lebih banyaklah yang kita akan lebih faham. Okay, kenapa? Ketika zaman, sedikit perkongsian ketika zaman persekolahan saya dulu, apabila nak buat latihan matematik tambahan, setiap minggu saya akan buat set soalan lebih kurang 100 ke 200 set soalan. Mula-mula memang rasa bermasalah, tetapi apabila kita kerap melakukan banyak latihan, barulah saya nampak kesan kepada pemahaman saya terhadap matematik tambahan itu, topik by topik, dan akhirnya result yang baik dalam peperiksaan akan dicapai oleh mereka-mereka yang buat soalan ataupun latih tulis secara kerap. Okey, seterusnya matematik. Okay, kita lihat ada dua di sini, ulang kaji satu, topikal satu. Okay, ulang kaji. Kita lihat untuk bahagian B dan C, ada bahagian A. Okey, anda klik ke bahagian B dan C. Boleh cuba mana-mana, tiada masalah. Okey. Rajah menunjukkan. Okey, kalau di sini anda lihat ada 1/3, maknanya set soalan ini ada 3 soalan. Okey, 3 soalan yang perlu dijawab. Sebab apa? Tutor Infinity kita menyediakan set soalan yang tidak tetap. Ada yang 5 soalan, ada yang 3, ada yang 10. Kenapa? Kenapa? Sebab ada keadaan yang memerlukan pelajar ataupun guru-guru menyediakan set soalan yang terhad ataupun sedikit mengikut masa. Mungkin ada ruang masa yang lebih, maka set soalan yang lebih banyak boleh diberikan. Okey, untuk soalan PT3 bahagian ulang kaji, kita lihat soalannya. Rajah menunjukkan sebuah bongkah yang terdiri daripada kubus-kubus dan setengah kubus. Harga untuk mengecat 1 cm persegi permukaan ialah RM1.50. Hitung harga yang diperlukan untuk mengecat seluruh bongkah tersebut. Okey, dekat sini disediakan
ruang untuk anda menjawab soalan. Okey, anda boleh tulis di sini dan tulis jawapan yang anda rasakan mungkin formula ataupun format yang membentuk soalan yang lebih jawapan yang tepat kepada anda. Okey, dan kita tengok soalan yang kedua. Nanti kita akan lihat bagaimana penerangan jawapan. Saya nak huraikan bagaimana penerangan jawapan berbentuk soalan subjektif ini. Okey, ini soalan yang kedua. Okey, anda akan jawab dalam ni nanti. Dan seterusnya soalan yang ketiga. Okey, bila anda jawab, anda klik hantar di situ ya. Okey, semak jawapan anda. Okey, sama juga macam tadi. Cuma untuk soalan subjektif dia tiada markah diberi di situ. Sebab apa? Soalan subjektif ini kalau dalam bentuk digital, sistem e-digital ini, kita memerlukan semakan jawapan secara sendiri dengan melihat jawapan yang kita beri dan juga jawapan yang disediakan dalam skema jawapan di sini. Okey, kita semak jawapan. Okey, ini jawapannya. Okey, sebab saya tak tulis apa-apa tadi, maka jawapan saya kosonglah di sini. Anda lihat, saya tak tulis apa-apa. Kalau anda ada menulis formula dan sebagainya, dia akan keluar di sini. Okey, ini jawapan skema. Skema jawapan yang tepat adalah jumlah luas permukaan bersamaan dengan 1050 cm persegi dan harga mengecat adalah RM1575. So anda boleh semak jawapan anda dengan jawapan yang diberi dalam ruang skema jawapan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Okey, kalau anda jawab, dia akan keluar jawapan anda di sini dan ini adalah jawapan yang tepat untuk soalan ini. Dan soalan yang ketiga. Okey, untuk bahagian A, ini adalah bentuk jawapannya. Okey, siap dengan gambar rajah yang berkaitan. Okey, bahagian B dan juga bahagian C. Jika anda menjawab, maka untuk soalan seperti ini, apa yang boleh dilakukan? Okey, kita tahu bahawa sukar untuk menjawab soalan berbentuk lukisan dalam Tutor Infinity platform kita ni, ruang jawapan yang kita sediakan. Apa yang anda boleh lakukan? Sediakan kertas, jawab di kertas dan semak kembali jawapan anda dengan jawapan yang disediakan, yang diberikan dalam ruang soalan tersebut. Okey. Seterusnya, kita dah lihat PT3. Kita dah lihat UPSR. Bagaimana pula dengan SPM? Ini yang menjadi tumpuan sekarang ini sebab SPM sahaja peperiksaan yang masih diminta oleh Kementerian Pendidikan untuk diduduki oleh pelajar-pelajar. Okay? Dan SPM, kita lihat apa subjek-subjek yang terkandung dalam SPM. Ada 5 subjek di sini. Okay, untuk Tutor Infinity, kita menyediakan 5 subjek utama untuk pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM melakukan latih tubi. Okay, ini bukan sahaja untuk calon-calon SPM, tetapi mungkin pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mahu melakukan persediaan awal untuk SPM kelak. Anda boleh cuba-cuba untuk menjawab soalan ini. Kerana semua ini adalah percuma bersama dengan U-Pustaka, Perpustakaan Negara Malaysia. Kalau anda melanggan daripada luar, mungkin ada charge yang dikenakan. Tetapi dengan melalui U-Pustaka Perpustakaan Negara Malaysia, bersama dengan diskusi digital yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia PNM, maka saudari-saudari sekalian boleh akses secara percuma, boleh jawab apa saja soalan di mana saja, bila-bila masa, dengan menggunakan apa saja tablet, dan yang penting perlu ada internet akses. Okey, untuk SPM, subjek apa yang kita nak lihat? Kita lihat sejarah. Okey, kita lihat sejarah. Sejarah kita tahu ada kertas 1, kertas 2 dan juga mengikut topikal ataupun topik-topik. Okey, kita lihat bentuk soalan kertas 1. Okey, objektif, anda tekan di sini, klik di sini. Okey, ini bentuk soalan dia. Okey, soalan-soalan ni random. Kalau anda jawab bersama rakan-rakan, katakanlah 3 orang, buat study group, nak jawab soalan sama-sama. Mungkin soalan yang dijawab oleh A adalah lain. Soalan yang dijawab oleh B adalah lain. Dan soalan yang dijawab oleh C adalah lain. Sebab apa? Kita secara random, bentuk-bentuk soalan ini akan keluar di akses-akses yang saudara-saudara sekalian masuk ke dalam Tutor Infinity ini.
Okey, yang pertama soalannya, mengapakah masyarakat Eropah aktif menjelajah dan meneroka kawasan timur? A. Penemuan jalan laut ke timur, kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah, keperluan untuk mendapatkan bekalan bahan mentah, perkembangan sains dan teknologi zaman Renaissance. Okey, saya jawab sahaja dulu. Okey, kerana saya nak menunjukkan kepada anda bentuk-bentuk soalan dan juga bagaimana pembakahan dan semakan jawapan yang kita boleh lakukan selepas kita menjawab soalan. Okey. Untuk menjawab jawapan yang betul, anda semua perlu faham soalan, boleh lihat nota dan juga jawab soalan yang disediakan. Okey, next. Saya jawab. Okey, soalan yang kelima. Soalan yang keenam. Soalan yang ketujuh. Sebab apa dekat atas ni, kita lihat ada 10, maka ada 10 set soalan. Okey. Soalan yang ke-9 dan yang terakhir soalan yang ke-10. Dan selepas sahaja sampai ke soalan yang ke-10, anda boleh klik hantar untuk semak markah dan juga jawapan anda. Okey, kita klik hantar. Kita lihat berapakah markah yang saya perolehi dan juga bagaimana semakan jawapan. Okey, saya hanya dapat 2/10. Aduh, nampak macam kurang study di situ. So di sini, Tutor Infinity ini kita boleh lihat bahawa kita boleh melihat penilaian kita. Bagaimana perkembangan penilaian ataupun kita punya skor dalam sesuatu subjek. Mungkin latihan pertama saya mendapat 2/10. Bila melakukan soalan seterusnya, mungkin peningkatan markah itu berlaku. Mungkin 3, mungkin 5 dan akhirnya apabila kekerapan menjawab soalan itu berlaku, saya yakin dan pasti anda akan melihat di sini markah 10/10 dapat diperolehi oleh anak-anak, pelajar-pelajar dan juga saudara-saudari sekalian. Okey, kita semak jawapan pula. Okey, jawapan nombor 1, jawapan dia C. Okey, betul. Nombor 2, B. Saya jawab B, tapi jawapan yang betul adalah A. Okey, nombor 3, jawapan yang betul adalah C. Okey, yang hijau ni adalah jawapan yang betul ya. Yang color putih ini adalah jawapan yang anda jawab ataupun saya jawab tadi. Okey. Okay, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, nombor 9 dan juga nombor 10. Okey, ini set soalan objektif untuk sejarah. Okey. So, untuk pengetahuan anda semua, okey, saya refresh kembali, kita ada set soalan untuk UPSR PT3 yang telah dimansuhkan tetapi boleh digunakan oleh pelajar-pelajar, guru-guru, ibu bapa untuk membantu anak-anak pelajar-pelajar melakukan latih 2B lebih banyak untuk mereka lebih faham sebelum memasuki ke peringkat ataupun level seterusnya. Okay. Mungkin pada asalnya tujuan kita melakukan latihan untuk kita skor dalam exam, tetapi pada masa yang sama apabila kita melakukan latih 2B ini sebenarnya untuk kita menjadikan anak-anak ataupun pelajar-pelajar kita lebih faham tentang sesuatu topik dan perkara-perkara yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Okay. Seterusnya juga dalam Tutor Infinity ini, seperti yang saya katakan tadi, ada lebih daripada 75,000 soalan. Ada dalam ni, boleh masuk, boleh akses, boleh jawab, boleh buat bila-bila masa, dan soalan-soalan ini disediakan oleh guru-guru yang mahir. Bukan guru-guru yang biasa, tetapi guru-guru yang terlibat secara langsung dalam penyediaan kertas-kertas soalan, soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya. So mereka-mereka ini berpengalaman lebih daripada 10-15 tahun dalam sesi pembelajaran bersama anak-anak pelajar-pelajar, maka soalan-soalan yang dimasukkan dalam Tutor Infinity ini sangat berkait rapat dengan aktiviti ataupun sesi PNP di sekolah masing-masing. Okay, seterusnya juga dalam Tutor Infinity juga kita mempunyai beberapa subjek yang saya terangkan tadi dalam UPSR, PT3 dan juga SPM. Maka saya percaya apabila kita menjawab soalan-soalan ini, mungkin ada anak-anak yang lemah di bahagian setengah bahagian, maka Tutor Infinity lah pilihan yang tepat untuk anda bantu anak-anak anda, pelajar-pelajar meningkatkan kemahiran dan juga kefahaman dalam subjek ataupun topik-topik tertentu, atau mungkin ada topik-topik yang nak difokuskan oleh guru-guru
maka Tutor Infinity mempunyai platform untuk anda membantu pelajar-pelajar dan juga anak-anak anda untuk menjawab dan juga akses dalam sesi pembelajaran tersebut. Dan saudara sekalian, apa yang kita nak tekankan di sini juga dalam Tutor Infinity ini, seperti yang saya katakan tadi, untuk ibu bapa terutamanya, saya juga mengalami isu yang sama apabila anak-anak kita memegang handphone dan sebagainya. Ini mungkin menjadi kerisauan kepada kita, adakah mereka tidak belajar? Tetapi dengan melalui Tutor Infinity ini, tuan-tuan, puan-puan boleh menjadikan sebagai satu garis panduan untuk anak-anak menjawab soalan ataupun melakukan latih tubi. Mungkin boleh menyediakan jadual harian, hari ini jawab subjek ini, hari ini topik ini, dan menjadikan sebagai satu panduan untuk anak-anak kita melakukan latih tubi terlebih dahulu sebelum melihat ke akses yang lain. Dan sebab itu saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia selari dengan keadaan yang berlaku sekarang ini secara global dalam negara Malaysia kita sekalipun, di mana apabila berlakunya pandemik COVID ini, ramai yang tertumpu kepada e-digital dan juga online ini. Maka tindakan ataupun pelaksanaan Perpustakaan Negara Malaysia yang menjadikan fokus kepada digital learning sangat-sangat baik untuk anak-anak, pelajar-pelajar dan juga guru-guru untuk meningkatkan ataupun membantu mereka dari segi proses pembelajaran dan juga pengajaran. Walaupun sekarang ini UPSR dan juga PT3 dinilai melalui PBD ataupun penilaian bilik darjah, kita percaya guru-guru pasti memerlukan set-set soalan Tutor Infinity kita untuk menilai anak-anak dan juga pelajar-pelajar melakukan latihan di dalam kelas. Bagaimana performance, bagaimana penglibatan mereka dalam kelas, menjawab soalan-soalan yang ada dalam Tutor Infinity ini, dan bagaimana proses pemahaman mereka dalam subjek-subjek tersebut dapat dinilai oleh guru-guru di sekolah. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya daripada pihak tutor.com Sdn Bhd mewakili platform Tutor Infinity mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perpustakaan Negara Malaysia, dan kami secara totalnya sangat menyokong segala panduan, segala tindakan ataupun segala perancangan daripada Perpustakaan Negara Malaysia dalam meningkatkan kefahaman dan juga membantu proses pembelajaran anak-anak di sekolah, mahupun di rumah, mahupun di mana-mana saja, pada bila-bila masa saja. Dan dengan ini juga, sebelum saya menutup ataupun mengakhiri saya punya program untuk hari ini, saya akan izinkan saya menyampaikan sebuah serangkap pantun untuk tuan-tuan, saudara-saudari sekalian. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kalau kejayaan berpanjangan yang dicari, buatlah latihan berulang-ulang. Okay, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak syarikat Tutor.com Sdn Bhd yang telah membuat demonstrasi kaedah penggunaan e-pembelajaran yang terdapat di dalam pangkalan data Tutor Infinity yang boleh diakses melalui portal U-Pustaka di pautan www.ulibrary.gov.my. Semoga dengan pendedahan ini, ia akan membantu semua untuk lebih memahami dalam menggunakan pangkalan data ini. Sidang hadirin yang dimuliakan, segmen ini akan diteruskan dengan pangkalan data JGate. Pangkalan data ini terdiri daripada sains asas, sains sosial dan pengurusan, kejuruteraan dan teknologi dan pakej seni dan kemanusiaan. Pangkalan data ini juga merangkumi 9,000 jurnal, koleksi sains asas 12,000 jurnal, koleksi sains sosial dan pengurusan 10,000 jurnal, mengenai koleksi kejuruteraan dan teknologi serta 8,000 jurnal,
mengenai koleksi seni dan kemanusiaan. Secara keseluruhannya, JGate membawa anda sekitar 35,000 jurnal untuk keperluan penyelidikan dan kajian anda. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit biodata pembicara kita pada sesi ini. Mr. Joseph mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri EdTech atau teknologi pendidikan. Beliau merupakan pakar dalam penerbitan digital, penyelesaian pembelajaran, penyelidikan, penyelesaian dan pembangunan kemahiran insaniah. Beliau mempunyai minat dalam aplikasi transformasi digital, cloud computing, blockchain dan keselamatan cyber dalam sektor pendidikan dan penyelidikan. Mr. Joseph mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda sains dalam bidang kejuruteraan perindustrian, sarjana pentadbiran awam dan selain itu, beliau juga mempunyai sijil yang diperakui oleh IBM dalam Enterprise Design Thinking, Cloud Computing, Blockchain Technology and Cyber Security. Dengan ini, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Joseph untuk memberikan taklimat mengenai pangkalan data JGate. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hello, in this video, I will be sharing with you how you can learn or acquire the latest innovative knowledge using the JGate digital platform. With the internet today, there are so many ways you can learn. For example, you can attend a live Zoom class, read ebooks, watch TED Talks on YouTube, or even take up an e-learning course with Udemy. There are many avenues to learn a new skill or gather a new knowledge. However, if you want to discover the latest innovation, idea, or concept of a particular topic, you are more likely to learn them from research journals. Research articles are articles written by subject matter experts, and the content goes through a very strict editorial process to ensure that it is accurate and valid. Therefore, anyone reading these articles can trust the content to be true. So, how do we find or discover these articles? Good question. You will need a specialized journal search database like JGate. Inside JGate, it covers over 15 million full-text articles, 37 million article indices from over 46,000 journals. It is an extremely comprehensive journal library. Now, let's take a look at how easy it is to find research articles using JGate. Okay, so now we are inside JGate. This is how the JGate interface looks like. Let me just briefly go through with you some of the key elements on the platform. So on the left side, we see the various subject areas that JGate covers: arts and humanities, basic sciences, engineering and technology, social sciences, and management sciences. And there are a number of functions or features that you can find on the top bar over here. So right now we are on the basic search function. We can go to the browse journal function to look at the various journals. They are inside JGate. As you can see, the journals are very well curated, and it covers a wide spread of topics. You can search articles by using the author finder. So if you have the name of the author, you can just key in the author's name, and you'll be able to find the journal or the articles that are related to the authors.
And then there is the advanced search feature that gives user a lot more control over how they can find or zoom into the articles or content that they are looking for. So for the purpose of this demonstration, I'm just going to be focusing on the basic search. This will get you started. So let's say you are interested in a certain topic. For example, you might be interested in digital marketing. So all you have to do is type in the word digital marketing, and as you can see, JGate will make some suggestion to you. Right? Are you looking at digital marketing campaigns, digital marketing channels, digital marketing communications? So let's stick with digital marketing. Now we select digital marketing and then click search. Okay. So the result is back. So on the result page, you can see that the phrase digital marketing appears in a number of subject areas. So this gives you a fair bit of control as to what kind of subject area are you looking for with regards to digital marketing. Is it in the context of business management? Or perhaps it's in the context of sales and marketing, or e-commerce, or finance, or computer science. So this helps you to zoom into more accurately the kind of content that you are interested in. Say, for example, you're interested in digital marketing from the sales and marketing perspective. So you select sales and marketing, and then you apply the filter. This will narrow the search even more so that you can find the articles or content of interest more accurately. And this will save you a lot of time. So we have found 211 articles related to digital marketing in the area of sales and marketing. So let's go to the full text tab. Okay. So from here, you can start browsing through the results of the search. And we can rank the result of the search by date or by relevance. So right now we leave it at date. So we find the most recent article that is connected to the keywords or phrase that we have used for the search. So we browse through the hit list and we say, hey, you know what? I'm interested in this paper, this article from this particular journal. So we can then look more closely at the article by clicking the down button. So when you click the down button, it gives you an abstract of the article. And after looking through the abstract, I find that, hey, this article is exactly what I'm looking for. So what do I do next? So we click on this full text button. And there you go. So this is the article. This is the full text article that's related to your search. Okay. So that's how easy it is to use JGate. Now let's try another topic. Say you are interested in cryptocurrency, all the rave today, right? Everyone is talking about Bitcoin and stuff like that. So you want to learn more about cryptocurrency, but you're not sure what the keyword may be. So maybe you can try digital currency to start off. Okay. So we found quite a bit of articles, quite a number of articles related to the phrase digital currency. And again, when you go to the left side and you look at the subject area, you find that digital currency appears in these subject areas like economics, finance,
business management, banking and investment, computer science, so on and so forth. Now, I'm interested in digital currency from the computer science and information science perspective. So what I do now is I select these two subject areas. So basically what I'm telling JGate is, don't show me anything that is not relevant to what I'm interested in. Okay. So select these two areas and then I apply the filter. So what JGate has done is to zoom into those articles that I'm only interested in. So it removes all the irrelevant articles because those articles are from topics, from subject areas that I'm not interested in. So from here, I can start to zoom. I can start to browse into the various articles and look at what might be of interest to me. All right. So once you find an article that are of great interest, let's say I'm interested in smart contract, crypto asset recovery. So again, I click the down button to look at the abstract. This will give me a quick idea as to whether this article is useful to me or not. And if the answer is yes, and this is something I'm interested in, all I have to do now is click on the full text button and it will bring me to that article. So this is the article. Now, sometimes the article are available in PDF, sometimes it's online. So once you get there, you will see. And in most cases, you will be able to consume the content online. At the same time, it will provide you a PDF document that you can download. So this is very convenient. Right, so in this case, I want to download this article. So I click download. Okay, so this is the article. This is the full text article that I've just selected. Again, very easy to use. As you can see from this demonstration, JGate is an excellent tool to help you search and learn new knowledge, or perhaps even discover new innovations. JGate covers a wide range of topics, and you are only limited by your own imagination. I hope you have found this video useful. Thank you for your time, and you can start using JGate today. Demikianlah tadi sesi taklimat pangkalan data JGate. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak syarikat Alam Infosys Berhad yang telah membuat demonstrasi kaedah penggunaan e-pembelajaran yang terdapat di dalam pangkalan data JGate yang boleh diakses melalui portal UPustaka di pautan www.ulibrary.gov.my. Semoga dengan pendedahan ini ia akan membantu semua untuk lebih memahami dalam menggunakan pangkalan data ini. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kuasanya kita telah pun selesai dan berjaya zahirkan majlis pada hari ini menerusi program diskusi digital @PenAm 2022 yang kami pasti banyak memberi manfaat kepada semua penonton. Terima kasih kepada semua para hadirin yang hadir pada pagi ini di arah 10 Menara PNM dan juga yang sedang mengikuti secara dalam talian melalui YouTube PNM TV Channel. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan itu, maka berakhirlah program pada hari ini. Kami bagi pihak Rusetia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan program pada hari ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga kita akan berjumpa lagi dalam program diskusi digital @PenAm pada tahun hadapan dengan tema yang berbeza dan lebih menarik.
Kami sudahi majlis dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.